Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk bab baru, topik baru iaitu bab 6, sudut dan tangen bagi bulatan. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, saya nak kamu clear dulu, jelas dahulu. Saya rasa kamu pun dah belajar bulatan sebelum ini. Di mana kalau anda perhatikan pada gambar rajah ini, yang tengah-tengah ini merupakan pusat bagi bulatan lah. Kemudian kita ada lengkup meja. Lengkup meja ni, kalau anda perhatikan di sini, lengkup meja ni yang bahagian ini, yang saya gariskan dengan warna merah ni. Ini adalah lengkup meja. Manakala lengkup minor pula yang ini ya. Ini lengkup minor. Lengkup ni yang melengkung ni lah. Tapi yang hitam ni yang saya tandakan, yang saya gariskan ini yang merupakan lengkup minor. Lengkup yang pendek lah. Kalau lengkup meja ni adalah lengkung yang lebih besar, luasnya, panjangnya. Kita terus pergi pada bahagian pertama, 6.1a, sudut pada lilitan dan sudut pada pusat bulatan yang dicangkum oleh suatu lengkup. Kita terus pergi kepada contoh yang pertama lah. Di sini dia bagi tahu bahawa A adalah sama dengan B sama dengan C. Kita lihat pada gambar rajah. Kalau anda perhatikan pada gambar rajah ini, nak bagi tahu kalau kita ikutkan pada bahagian atas ini, nilai A, B dan C adalah sama. Contoh kalau A sini 30, B pun mesti 30, C pun mesti 30. Nilainya adalah sama bagi ketiga-tiga A, B dan C. Kenapa ketiga-tiga nilai bagi A, B dan C ini sama? Kerana ketiga-tiga sudut ini dicangkum, berpaut pada lengkuk yang sama, iaitu lengkuk AB. AB ya. Kalau anda perhatikan di sini, yang bahagian bawah ini, lengkuk AB ni adalah lengkuk minor lah. Sudut A, B dan C ini dicangkum pada lengkuk AB, pada lengkuk yang sama. Kalau anda lihat kat sini, A, B, nampak? Dia lengkuk yang sama lah, AB. Kemudian B pula, A, B, nampak? Sama juga, dicangkum oleh lengkuk yang sama, AB. Begitu juga C. A naik atas, turun bawah, nampak? Hujung ke hujung semua sama. Dia mesti dicangkum pada lengkuk A, AB. Sebab itu nilai A, B dan C adalah sama. Kita terus pergi pada contoh yang pertama untuk memberikan sedikit pemahaman lah pada kamu. Berdasarkan rajah di sebelah, cari nilai X dan nilai Y. Kalau anda perhatikan pada gambar rajah ini, ada, dan boleh perhatikan di sini ada AKB, ada ALB dan ada AMB, di mana ada 3 lah sudut di sini. Anda perhatikan kat sini ada X, ada 50 darjah dan juga Y. Jadi anda kena cari nilai bagi X dan juga nilai bagi Y. Kita lihat ketiga-tiga sudut ini. Kalau anda perhatikan di sini, tiga sudut ini X, X, 50 darjah dan juga Y ini, sebenarnya ketiga-tiga sudut ini dicangkum pada lengkuk yang sama. Nampak? Lengkuk apa? Lengkuk AB. Nampak? AKB, nampak? Daripada hujung A ke hujung B. ALB sama juga, daripada A kepada B. AMB, nampak? Juga dicangkum oleh lengkuk AB. Jadi bila ketiga-tiga sudut ini dicangkum pada lengkuk yang sama, maka kita boleh tafsirkan di sini bahawa nilai bagi KX. Kita buatlah
A. Okay, so tulis A K B sama. Okay, ini sebenarnya nak beritahu sudut bagi AKB adalah sama dengan sudut bagi A L B sama dengan sudut bagi A M B. Okay, maka nilai X adalah sama dengan 50 dan Y juga adalah sama dengan 50. So sama je lah nilainya dengan A L. Okay, sama juga dengan nilai A L B bagi X dan juga Y, iaitu 50 darjah, kerana ketiga sudut ini dicangkum pada lengkuk yang sama AB. Okay, so sekarang kita pergi pada bahagian B. Sudut pada lilitan dan pusat bulatan yang dicangkum oleh lengkuk yang sama panjang. So kita tengok contoh lah. Kalau tengok pada tajuknya pun agak panjang dan mungkin kamu kurang jelas. So kita terus pergi pada contoh. Okay, dia nak beritahu kat sini bahawa kalaulah, okay, kita lihat di sini ada dua apa kat sini? Ada dua sudut dua sudut X dan Y pada lilitan bulatan. Okay, di mana kalau lengkuknya, okay, yang pertama, sudut yang pertama bagi X, okay, kalau lengkuknya AB adalah sama dengan sudut yang sebelahnya CD. Okay, nampak? Ni ada tanda tau. Kalau anda perhatikan di sini, ini ada tanda. Ini nak beritahu bahawa okay, lengkuk AB adalah sama dengan lengkuk CD. Jadi kalau lengkuk AB sama dengan lengkuk CD, maka sudut bagi X dan juga Y adalah sama. So anda boleh lihat kat sini sepanjang lengkuk AB. So kalau lengkuk AB ni adalah sama dengan CD, okay, maka nilai X dan Y adalah sama bagi sudut di atas ini. Ni yang penting Ini ciri-ciri yang penting lah kamu kena tahu. So kalau lengkuk dia, saya ulang sekali lagi, lengkuk sama, okay, panjang, sama panjang AB, panjangnya sama dengan lengkuk CD, maka nilai bagi sudut X dan juga Y ni adalah sama. Kalau X ini 20, Y pun adalah 20. Okay, so kita terus pergi pada contoh lah So dengan contoh ni, mudah-mudahan kamu semua nampak lah jalan penyelesaiannya. So cari nilai X dalam setiap rajah yang berikut. So nampak ada dua sudut diberi kat sini. Yang pertama sudutnya 30. Di bawah ni adalah lengkuknya. So kat sini diberi X. So kita kena cari nilai X. Okay, sekarang anda perhatikan di sini. Okay, kedua-dua sudut ini orang kata apa, dia berada pada lilitan bulatan yang dicangkup oleh lengkuk lah. Masing-masing ada lengkuknya sendiri. So bagi 30 darjah, ni bahagian bawah ni adalah lengkuknya. So bagi X pula, bahagian bawah ini adalah lengkuknya. So kalau anda perhatikan di sini, kedua-dua ini dia ditandakan dengan ini, menunjukkan bahawa ia mempunyai saiz lengkuk yang sama. Ini dengan yang ini sama saja saiz lengkuknya. So bila saiz lengkuknya sama, maka sudutnya mesti sama. So X kat sini nilainya adalah bersamaan dengan 30 darjah lah. Sebab apa 30 darjah? Sebab lengkuk dia sama. Dia bagi, nampak ni tanda ni, nak beritahu bahawa lengkuk kedua bahagian ini adalah sama. Tu je. Okay, yang kedua kita lihat pada bahagian B. Ni terbalik soalannya. Okay, kalau anda perhatikan di sini, okay, kedua-dua sudut ini berada pada lilitan bulatan. Ni lah. So di bahagian bawah ini, okay, ini merupakan 5 cm ni adalah lengkuk bagi sudut 28 darjah. Okay, X ini adalah lengkuk bagi sudut 28 darjah juga. So anda perhatikan di sini bahawa
sudutnya adalah sama. Sudutnya adalah sama, bermakna di sini bahawa bahagian bawah ini kedua-dua lengkuk bagi ni yang pertama, sudut yang pertama dan juga sudut yang kedua, lengkuknya adalah sama. Kalau sini lengkuknya 5 cm, sini juga mesti 5 cm. Kenapa kena 5 cm? Sebab anda perhatikan kat sini sudutnya adalah sama, maka nilai X nya adalah 5 cm lah. Tu jawapannya. So kita pergi pada bahagian yang kedua. So ada dua sudut di sini, X dan juga Y, di mana ada dua lengkuk lah, lengkuk AB dan juga lengkuk BC. So ada juga formula dekat sini. Tak apa, saya terangkan dulu bahagian ini. So dia nak beritahu bahawa kat sini, sudut bagi X di sini adalah berkadaran dengan lengkuk bagi AB yang mencangkumi sudut X. Yang kedua, sudut bagi Y adalah berkadaran dengan lengkuk BC yang mencangkumi sudut Y. So kita lihat kat sini. So X, nampak lengkuknya adalah lengkuk AB lah. Sebab lengkuk AB ini yang mencangkumi sudut bagi X. Sebab tu X kita kadarkan dengan lengkuk AB. Manakala bagi Y pula, nampak lengkuk BC. Maksudnya di sini lengkuk BC inilah yang mencangkumi bagi sudut Y lah. Tu yang kamu kena faham. Sebab soalan nanti dia akan minta kamu, soalan mungkin akan minta kamu carikan nilai X ataupun nilai Y. Soalan juga boleh minta kamu carikan lengkuk AB ataupun lengkuk BC. Tapi bergantung kepada soalan. So kita lihat di sini. Ni contoh yang kedua lah. So ada dua sudut X dan juga Y. Di mana sudut X dan Y ini dililit pada pusat bulatan. Ni pusat bulatan. Tapi sama je sebenarnya. Lihat di sini ada dua lengkuk juga, PQ, lengkuk PQ dan juga lengkuk QR. Di mana lengkuk PQ ini nampak, kalau anda perhatikan, ia adalah milik X. Maksudnya di sini bahawa sudut X ini adalah berkadaran dengan lengkuk PQ, kerana PQ ini yang mencangkumi sudut X. Manakala lengkuk bagi QR ni adalah milik Y, sudut Y lah. So kita boleh buat satu tafsiran di sini bahawa sudut Y adalah berkadaran dengan lengkuk bagi QR. So sebab tu kita dapat yang inilah. So X berkadaran dengan lengkuk PQ, manakala Y adalah berkadaran dengan lengkuk QR yang mencangkumi sudut bagi Y. So kita terus pergi kepada contoh. So dalam rajah di sebelah, panjang lengkuk QR adalah 2 kali panjang lengkuk PQ. So panjang lengkuk QR 2 kali panjang lengkuk PQ 1. Dia tak bagi panjang kat sini. Dia tak bagi panjang lengkuk, tapi kita buat anggaran lah. So QR 2 kali panjang daripada PQ 1. Kita tulis siap-siap. Kemudian penyelesaiannya dah ada di sini. Kita gunakan rumus yang sama di sebelah atas ini. Kita gunakan X. Kita nak cari nilai X. So X, memandangkan kat sini ada dua sudut. So X dibahagikan dengan 30 darjah lah. Nampak? X dibahagikan dengan 30 darjah. So sama dengan so lengkuk QR. So kenapa lengkuk QR? Sebab lengkuk QR ini, nampak, QR adalah merujuk kepada sudut X. So kita letak di bahagian atas lah. Manakala lengkuk bagi PQ, bahagian bawah, adalah merujuk kepada yang ini, 30 darjah. Sebab itu kita letak pada bahagian sebelah bawah. Jangan tertukar. Jangan letak PQ pada bahagian atas. Tak boleh. Sebab PQ ini adalah milik 30 darjah. So kena lihat pada gambar rajah ini. So lengkuk PQ adalah milik 30 darjah. Lengkuk QR adalah milik X. Kemudian kita masukkan nilai bagi lengkuk QR. So tadi kita dah letak QR nilainya adalah 2. So kita letaklah 2 kat sini. Kemudian lengkuk bagi PQ nilainya adalah 1. So kita letakkan di sini
1. Kemudian kita buat pendaraban silang. So 1 darab dengan X 30 darjah darab dengan 2. So kamu akan dapatlah 2 darab dengan 30 darjah. So dapat 60 darjah. So nilai bagi X adalah 60 darjah. Pergi pada bahagian yang ketiga lah. So kat sini ada 2 sudut A dan B, di mana kedua-dua sudut ini berada pada pusat bulatan. Ada 2 lengkuk kat sini, lengkuk PQ. Ni merujuk kepada sudut bagi A lah, yang mencangkumi sudut A. Manakala satu lagi lengkuk RS pula mencangkumi bagi sudut bagi B. So kalau anda perhatikan sini ada tanda ini dan juga ini, nak menunjukkan bahawa lengkuk PQ adalah sama saiznya dengan lengkuk bagi RS. So kita boleh lihat di sinilah. So panjang lengkuk PQ, ni dia PQ, adalah sama dengan panjang lengkuk RS. So bila panjang lengkuknya adalah sama bagi kedua-dua bahagian ini, maka sudutnya juga adalah sama, akan sama. Tu maksudnya. Okey, so kita bagi contoh dia lah untuk yang A dahulu. So anda perhatikan di sini bahawa ini adalah satu bulatan di mana ada 2 sudut kat sini. Kedua-dua sudut ini 55 darjah yang pertama. Ni okey, yang kedua, bahagian yang kedua 55 darjah. Ia berada pada pusat bulatan lah. So nilai dia 55 darjah. Yang ini pun 55 darjah. So sudut dia sama. Cuma yang ini, bahagian yang kedua ini, dia beri panjang lengkuknya adalah 2 cm. Tapi yang ini tak diberi, diberi nilai X saja. Yang kita nak cari, nampak, kita kena cari nilai X. So kat sini mudah sebab kita faham di sini bahawa kalau sudut, kalau kedua-dua sudutnya sama 55 darjah, sini pun 55 darjah, dililit pada pusat bulatan, maka kita kena faham di sini bahawa lengkuknya mesti juga sama ini. Kalau sini 2 cm lengkuk bagi bahagian yang kedua ini, so lengkuk di sini yang X ni juga mesti 2 cm. So nilai X adalah 2 cm. Kerana apa? Kerana sudutnya sama, 55 darjah, sini pun 55 darjah. So kalau sini 2 cm lengkuknya, maka di sini juga nilainya adalah 2 cm. Okey. Kemudian kita lihat pula pada bahagian B. So yang B ni agak sedikit rumit lah. Okey, so diberi AOB COD. So diberi kat sini 110 darjah pada bahagian ini. Pada bahagian sebelah sini, sebelah kanan, 130 darjah. So dia minta kita carikan nilai X. So sebelum tu nampak ada tanda ni kan, dengan tanda ini. So maksudnya di sini bahawa nilai di sini X di sini mesti sama dengan nilai di sini. So sini pun X juga sebab sudutnya mesti sama kerana lengkuknya sama. Lengkuk AB sama dengan lengkuk CD lah. So kita boleh lah selesaikan. So kat sini kita boleh tuliskan lengkuk AB sama dengan lengkuk CD. Okey, so kita boleh tulis AOB, sudut pada AOB sama dengan sudut bagi COD. So COD. Okey, kemudian
Samanya lah. Kita tulis kat sini lah sama dengan X. Okey, kemudian kita kena ingat ya. Okey. Keseluruhan sudut pada bulatan adalah bersamaan dengan 360 darjah. Maksud saya kat sini, satu sudut bagi satu putaran lengkap nilainya adalah sama dengan 360. So kat sini dah ada 110. So kita tulis kat sini. Okey, 110. Okey, tambah X tambah 130. Okey, kat sini tambah X. So nilai bagi keseluruhan ini, satu putaran lengkap ini adalah 360 lah. So ingat 360 tulis kat sini. Kemudian kita tambahkanlah. So 110 tambah dengan 130 dapat 240. So X tambah dengan X dapat 2X, 360. Okey. Kemudian kita pindahkanlah. So 360 tolak 200 tolak 240. So kat sini tinggal 2X. So dapat kat sini jawapan berapa? 120. So bagi dengan X bagi dengan 2. So X berapa? So X kamu akan dapat 60 darjah. So inilah jawapan akhir kamu. So nilai X tadi kat sini adalah 60 darjah. Itu jawapan akhir lah. So saya sampai sini sajalah dahulu untuk hari ini. So lepas ni tolong selesaikan tugasan yang cikgu berikan.